corporate contohnya kan. Dan saya juga percaya bahawa kerajaan juga akan terus buat latihan, tetapi latihan berkenaan akan memberi keutamaan kepada situasi yang mereka hadapi pada masa kini kan. Saya beri contoh Institut INTAN, Institut Tadbiran Awam Negara. Institut Tadbiran Awam Negara juga telah mohon untuk kita bagi proposal tentang online learning contohnya kan, iaitu pembelajaran di atas talian. Jadi kalau kita bersedia untuk beralih platform daripada face to face kepada online learning, maka insya-Allah kita boleh bergerak juga, bermaksud kita boleh buat training juga kan. Balik pada soalan Pak Boy tadi tentang situasi di Semenanjung, sama saja macam di Sabah. So bagi mereka yang cepat beralih, cepat buat something, saya rasa dia sedang dalam proses untuk mendapat impact daripada peralihan berkenaan. Tapi bagi mereka yang menunggu, yang nak buat juga di tempat-tempat yang tak boleh buat, maka mereka akan ada masalah dalam situasi berkenaan. Saya beri contoh, tadi Pak Boy ada cerita tentang buat tuition sekolah dan sebagainya. Memang ada demand yang tinggi, terutama sekali kalau kita boleh buat subjek-subjek yang kritikal. Kalau kita tak boleh buat subjek pun, mungkin kita boleh cari, saya beri contoh subjek yang susah, admat, fizik, kimia, bio, kita boleh organize, bermaksud trainer menjadi organizer. So cari cikgu-cikgu pakar dalam bidang berkenaan dan kita buat marketing dan tentang subjek berkenaan. So masih lagi ada masih lagi ada ruang, bermaksud role peranan kita sebagai seorang trainer kita tukar sikit sebagai seorang marketer yang menyediakan platform dan kita buat marketing bagi subjek-subjek yang mana pelajar tahu kalau mereka tak ambil, mereka menghadapi kesukaran untuk lulus dalam peperiksaan berkenaan. Itu sedikit daripada saya dulu. Pak Boy, silakan. Itulah, saya tengok ada kawan seorang, saya pernah jemput juga, Coach Jumat, dia fokus pada sejarah tau. Dia fokus kepada subjek sejarah. Memang on demand lah. Memang Betul. Ya, sebab sejarah satunya ialah mungkin subjek yang tidak agak kritikal, tetapi untuk SPM itu wajib lulus. Antara yang inilah yang bila kerajaan dah ambil keputusan sejarah wajib lulus, terbukalah jalan untuk yang ada kepala bisnes tu, dia terbukalah jalan. Di sini kita ada guru pakar juga. Kita ada jemput Cikgu Julus. Okey. Seorang dia banyak terbitkan buku-buku rujukan bahasa Melayu. Kita pun tidak tahu dalam masa PKP ni macam mana. Sebab dia ni dulu dia agak penat. Hari Sabtu, hari Ahad memang tidak ada di Sabah lah. Selalunya di Kuching, Miri apa semua. Kan ada di Sabah juga setiap minggu ada saya di Mantap. Tapi tidak tahu sekarang ni macam mana cikgu? Sekarang gerakannya macam mana? Okey, selamat pagi kepada rakan-rakan semua. Ikuran daripada PKP yang kita telah alami sekarang ini sebenarnya di pihak saya tuan memang kita terpukul habislah. Sebab banyak program yang kita rancang awal tahun dan banyak sudah tempahan yang saya dah terima untuk melaksanakan jerewara, tapi semuanya terbatal. Okey, tapi itu tidak menghalang kita untuk memberikan servis kepada pelajar. Jadi setakat ini yang saya buat, saya belum lagi buat program berbayar seperti rakan-rakan guru yang lain. Saya buat online juga, sama ada di hari itu kita buat di YouTube. Lebih kurang 1,000 pelajar yang ikut program itu, tetapi tidak berbayar. Belum lagi penganjur kata baru nak tes nak tes sambutan, tapi sambutannya sangat luar biasa tuan, dekat-dekat 1,000 lebih. Jadi saya nak cuba juga buat untuk sendiri, untuk BM sendiri, tapi saya kata belum lagi saya cuba. Saya nak cuba juga ni, kalau dalam masa terdekat ni kita akan buat dulu di peringkat di Sabah dulu kita buat, kemudian baru saya akan buat secara besar-besaran lah. Bergantung kepada sambutan dulu. Saya nak tengok sambutan dulu daripada
Saya nak hubungi dulu rekan-rekan guru yang telah menghubungi saya awal tahun untuk kita nak buat dalam talian tetapi berbayarlah. Mungkin cara bayaran itu tidaklah seperti yang sebelum-sebelum ini Tuan. Begitu. Ya, ya. Dia ada dua, satu offer kepada sekolah. Kita ada Coach Khairul di sini. Coach Khairul, Coach Kai, dia banyak buat program di sekolah-sekolah. Itu pun kita pun ialah mungkin berkongsi sedikit ramuan. Satunya kalau kita buat secara umum, target kita memang pelajar. Tapi kalau kita market kepada pelajar, macam silap. Sebab yang akan bayar ibu bapa. Iya, betul juga. Okey, jadi mungkin juga lah, tidaklah silap sangat. Maksudnya anak-anak mungkin berminat dia akan beritahu kepada ibu bapa. Tapi maksudnya itu dari segi marketing apa semua kan. Jadi mungkin kita boleh jemput Tuan Khairul untuk share pengalaman dari segi program-program ke sekolah-sekolah ni kan. Sebab satunya kesediaan sekolah untuk membayar. Itu antara satunya lah. Wah, Ustaz Suhri pakai pakai topi. Tuan Hermes, Puan Faiza sama perkenalan. Siapa lagi? Puan Ira. Okey, jadi untuk makluman hari ini kita bincang, kita ini susulan daripada bangkit pertama untuk motivator dan trainer-trainer, dan saya pun agak setuju bila Ustaz Sulhi di ujung-ujung program hari itu bercakap tentang untuk kita lebih fokus. Jadi semalam apa yang kita hadapi hari ini, apa yang kita buat hari ini adalah hasil. Semalam saya join satu grup Semenanjung yang di host juga oleh Coach Khairul. Jadi di situ wujud idea untuk fokuskan kita punya perbincangan bangkit 2 ni kepada kolaborasi. Kolaborasi. Okey, jadi mungkin seperti mana Tuan Fauzi pun kata di Semenanjung pun sama. Okey, lepas tu mungkin besarkan keluar sedikit daripada kebiasaan. Misalnya kalau kita selama ni sekolah, keluar daripada sekolah. Tapi mungkin masih ada market lagi di sekolah. So, mereka memang saya yakin mereka masih memerlukan program. Cuma diorang pun agak blur mau buat macam mana. Jadi di sini kita di sini mungkin kita boleh masuk. Jadi Coach Khairul mungkin boleh kongsi supaya kami di sini pun mungkin boleh terbuka sedikit mindanya, caranya macam mana, okey, approach-nya macam mana. Okey, lepas tu menjurus kepada tajuk kita hari ini lah, kolaborasi. Silakan Tuan Coach Khairul Anwar Roslan. Dia ni PBS juga ni. Isteri dia orang Kota Marudu. Baik. Terima kasih Pak Boy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama hari ini, dan selamat sejahtera saya ucapkan. Terima kasih sekali lagi Pak Boy untuk usaha baik dan juga niat yang sangat mulia ini. Dan bercakap tentang bangkit 2, tentulah bagi saya macam kita menyedari tentang realiti semasa. Kita berada dalam satu arus yang mungkin kita tidak pernah terduga sebelum ini, dan bila berlaku arus itu dia sentiasa juga bergerak. Okey, dia tidak menunggu kita sama ada arus ini untuk kita ikut dia punya susur galurnya ke hadapan ataupun kita nak melawan arus, itu pilihan kita lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya pada situasi sekarang ni, bagi saya bukan satu benda yang mudah, dan bagi saya untuk kita dalam industri latihan memang sangat terkesan. Dan bila terkesan itu, kita anggap dalam satu sudut cabaran yang baru dan peluang yang baru. Jadi apa yang mungkin sebelum ni kita tak pernah lakukan sebab kita lakukan program offline, program secara fizikal berhadapan dengan peserta, tapi kali ini secara bukan kata pilihan lagi, tapi kerana keadaan semasa memerlukan kita bergerak secara online, maka kita juga terpaksa untuk memilih sama ada untuk nak membiasakan diri ataupun tidak berbuat apa-apalah, itu saja. Jadi apa yang saya nampak kat sini bila saya buat program sambungan sekolah terutamanya, pada awal memang kita rasa macam susah nak buat. Okey, tapi bagi saya
saya selalu berpegang kepada cabaran terbesar dalam apa-apa masalah selalunya akan bermula kepada diri kita sendiri. Jadi saya beranggapan selagi mana kita katakan susah, tak boleh buat, adakah boleh ataupun tidak, itu sebenarnya dalam kawalan pemikiran kita sendiri. Jadi itu yang saya mulakan juga, dan mulakan tu maksudnya mula mencadangkan. Kerana bukan setakat trainer-trainer lah ataupun dalam industri latihan ini, kita masih lagi dalam keadaan blur, tidak tahu buat apa-apa. Bahkan hampir semua orang juga berada dalam norma baru ini. Jadi untuk mereka di luar sana ataupun prospek klien ataupun klien yang sedia ada, mereka juga sedang berada dalam situasi macam saya sebutkan tadi. Blur, tidak tahu nak buat apa, pendekatan apa yang terbaik. Jadi di sinilah yang saya nampak bahawa sebelum-sebelum ini kita percaya bahawa apa sahaja bisnes yang ada di dalam dunia ini, dia adalah bermula dengan adanya masalah. Maka bila ada masalah dan orang bisnes mengambil satu pendekatan masalah itu sebagai satu perkara yang boleh diberi penambahbaikan, maksudnya solusi menjadi lebih baik, maka begitu jugalah untuk para trainer dan juga dalam industri latihan ini. Kerana hakikatnya dalam situasi PKP sekarang ni, masalah tetap akan berlaku pada pelajar, ibu bapa, ramai orang di luar di sana, untuk pelajar-pelajar yang terlibat dengan exam, pelajar yang tak terlibat. Jadi sebagai seorang trainer, apa yang kita nampak masalah yang berlaku ini sebagai satu solution yang kita boleh bagi. Maksudnya dengan kepakaran kita, dengan ilmu dan juga pengalaman kita ni, apa yang kita boleh datangkan dalam bentuk solusi penambahbaikan. Jadi itulah yang saya nampak sebagai satu keyword yang sangat penting bila mana saya bertanya kepada klien-klien yang sedia ada, prospek klien kepada situasi ini, dan apa yang kita boleh bantu dari sudut perkhidmatan kita yang selama ini kita buat program secara offline. Jadi alhamdulillah bila kita datangkan idea, maka mereka juga katakan sebenarnya idea tu baru mereka fikir, dan mereka juga tak pernah bayangkan pendekatan online sebenarnya bukanlah terlalu susah, dia bukanlah perlukan alatan ataupun tools yang canggih-canggih sangat, asalkan pada keperluan itu ada dan dia boleh memudahkan objektif itu tercapai. Dan alhamdulillah untuk pengalaman saya yang sedikit dalam musim PKP ini, alhamdulillah sudah 27 program online lah saya jalankan bersama dengan pihak sekolah. Dan dia ni bukan meliputi kepada 1-2 tajuk, bukan hanya fokus pada pelajar exam, ada yang melibatkan pelajar sekolah rendah. Kita bagi tajuk contohnya macam selangkah alam remaja. Maksudnya pelajar sekolah rendah tetap juga ada isu yang mereka sedang lalui. Untuk pelajar exam terutamanya SPM dan STPM ada peluang yang kita boleh masuk, dan sama juga ada program yang saya ceritakan kepelbagaian tu, maksudnya program PRS saya boleh adakan, lepas tu program bersama dengan ibu bapa, dan semua ini dia bermula daripada kita sebagai cadangan, orang yang mencadangkan. Sebab daripada pihak mereka juga, mereka ternanti-nanti dan tertanya-tanya macam mana juga situasi kita pada permulaan PKP. Itu secara ringkas lah. Maaf tuan-tuan, sedikit saja consider. Okay. Silakan Pak Boy. Maksudnya apa yang kita dapat daripada Coach Hairul kita, kita yang approach sekolah lah. Kita yang kena approach. Sebab bagi saya dalam situasi sebegini, semua orang dalam keadaan yang baru, dalam norma yang baru, maka kita sebagai seorang trainer kena proaktif jugalah dalam melihat isu dan masalah yang kita boleh datangkan dalam bentuk solusi dan penambahbaikan kepada mereka. Okey, terima kasih. Apa ni, ya betul juga. Dia ibaratnya macam kita dalam lumpur, permata tu dalam lumpur, orang pun tidak tahu ada permata ke tidak, dipijak saja. Tapi bila permata tu dia keluar sendiri, oh ada permata pula. So mungkin orang pun dalam keadaan yalah, mungkin kaunselor kita pun mungkin apa ni yang di sekolah-sekolah kan, mungkin pun agak kabur juga kan Tuan Haji, Tuan Haji Makhtar kan. Nah, betul, macam mana mau jadi mungkin bila kita offer program, jadi mungkin dia sebenarnya siapa yang datang dulu lah, itulah sebenarnya. Jadi dan bila kita fikir program sekolah, kita pandang pada subjek kan, rupa-rupanya kita masih beri offer motivasi apa semua kan. Kalau macam di sini ada kawan kita daripada MSU, Tuan Suhardi, apa ni, mereka offer program-program, tapi yalah itu marketing lah kan. Saya suka pendekatan tu. Mereka hadir pergi sekolah-sekolah,
Okey, beberapa sekolah digabung dalam satu program. Jadi adalah pensyarah-pensyarah ataupun penceramah yang dijemput untuk bagi ni. Cuma itulah apa ni, sejauh mana hari ini kita boleh berkolaborasi. Jadi macam yang Tuan Fauzi katakan tadi, satunya tadi kepada HRDF. Okey, buka kepada HRDF. Jadi dulu saya ialah ambil HRDF. Saya, Tuan Herimi, kawan saya sekali ambil kursus HRDF. Tapi bila keluar habis program HRDF, mau ke mana ni? Rupanya dia, yang tu dia, rupa-rupanya dia mungkin ada foundation juga. Foundation bukan platform. Platform tu rupanya company yang berdaftar dengan HRDF. Jadi kalau mau berurusan untuk buat PLT apa semua, aduh ya Allah. Kan dia paling kurang untuk HRDF dia PLT. Kan, ataupun student berhad. Jadi kadang-kadang mungkin kita ada idea juga untuk buat program, cuma keterbatasan kita untuk mendaftar lagi lah, apa lagi lah. Jadi mungkin salah satunya mungkin antara kolaborasinya adalah ialah maksudnya mana-mana syarikat yang mungkin sudah ada berdaftar dengan HRDF mungkin boleh bantu dari segi untuk perkongsian itulah. Cuma mungkin kalau cadangan saya, kalau maksudnya trainer yang HRDF tu yang run sendiri program tu, so mungkin untuk company tu dia ada allocation ya, dia punya apa ni, iyalah portionnya lah, dia punya bahagian tu lah, cake itu. Pak Boy, saya menjelas sikit. Sekarang HRDF tak perlu lagi PLT, enterprise pun boleh. Ya. Enterprise pun boleh, dan kerana PKP ni berkenaan, kalau kita nak register dulu 3,000. Hanya saya difahamkan sekarang tak perlu bayar 3,000. Saya tak ingat berapa, sebab dia ada macam offer ataupun dia bantu trainer yang nak berdaftar dengan HRDF. So saya tak apa ingat, tapi ada yang kata dengan saya percuma, boleh daftar secara percuma saja dalam tempoh dalam tahun 2020 ni. Online jadi saya suggest online ke? Ya, boleh daftar melalui online saja. Daftar online, dan kalaupun kena bayaran dia tak macam dulu. Kalau dulu kita kena bayar 3,000 untuk 3 tahun, dan sekarang dalam tempoh PKP ni ataupun dalam tahun 2020 ni ada macam diskaun ataupun kata bayaran yang lebih murah yang perlu kita bayar. Tak perlu lagi PLT, tak perlu sedang berhad, enterprise pun boleh, dan kemudian bayaran adalah lebih murah dalam tahun 2020 ni. Saya rasa semua trainer patut ambil kesempatan. Itu satu. Yang kedua adalah HRDF kalau tak register boleh juga buat atas nama trainer. Contohnya kalau nama Pak Boy kan, so hantar proposal atas nama sendiri, tetapi bezanya adalah rate dia agak kurang. Contohnya kalau in-house, kalau kita pakai company boleh dapat 5,000 maksimal satu hari, tapi kalau kita pakai nama trainer kita hanya boleh dapat 2,500 saja. So kalau tak nak register pun tak apa. So boleh buat program dan bayaran akan dibayar atas nama kita, hanya beza dia fee kita dapat separuh sahaja. So saya suggest dalam tempoh ni, since ada offer dikeluarkan oleh HRDF nak bantu semua trainer yang terkesan kan, so jadi saya suggest cepat-cepat daftar. Ada TTT saja boleh daftar. Itu saja Pak Boy, sorry menjelas sikit. Yang penting kita ingin maklumat macam ni lah Tuan Fauzi, terima kasih. Saya dah share dalam group chat tu place and trend proposal untuk HRDF. Sebab dengannya ada yang terkesan, pekerja-pekerja yang terkesan dengan PKP. Jadi mungkin mereka ni akan diberhenti. Jadi kita trainer akan buat latihan untuk place and trend. Tu saya pun tak baca lagi tu, tak baca habis lagi. Itu baru dapat semalam. Okey, saya buka kepada yang lain. Okey, satu tadi program sekolah. Yang kedua apa tadi, program HRDF. Okey, ini antara peluang-peluang lah. Dan Tuan Haji semalam saya nampak Tuan Haji Mokhtar ada update di Facebook, ada program keluarga bersama keluarga, kos keluarga Terima kasih Pak Boy. Okey, Assalamualaikum semua sahabat-sahabat yang ada dalam grup ini. Terima kasih Pak Boy invite Haji. Okey, tahniah apa yang usaha Pak Boy buat ini sangat bagus. Hari ni Haji tertarik baru Haji nampak ni, baru kenal, baru dengar Tuan Fauzi Nordin. Okey. Info terima kasih Tuan Fauzi ya.
info yang Tuan Fazli bagi ini sangat berguna untuk Haji panggil adik-adik yang dalam grup ni yang trainer. Sebab you all memang kalau inilah kerja cari makan you kena ambil peluang macam Tuan Fazli sebut. Okay? Macam Haji Pak Boy, Haji hanya orang cakap samping-samping saja tu. Itu ada keluarga yang memang nakkan Haji bagi konsultasi keluarga. Program-program ini lebih kepada kaunseling dan sebagainya. Mereka bayar pun sagu hati saja. Haji tidak lagi fokus kepada untuk cari makan. Pak Boy kan? Tapi okey, maklumat yang Puan Fauzi bagi sangat penting. Ambil peluang ini. Kalaupun kita belum dapat berdaftar yang mahal, dapat 2,500 satu program cukuplah dulu. Dan Coach apa tadi? Roslan, apa? Coach Khairul. Coach Khairul boleh jadi contoh dia dengan Syed dan sebagainya. Haji nampak dah rancak dah. Dalam pada kita ramai yang mencari-cari baru nak belajar apa semua, dia dah mula dengan sekolah-sekolah. Bermakna sekolah pun boleh teruskan, tapi yang paling penting kita kena promosi diri kita. Pak Boy sebut tadi permata tu bagi nampak. Okey. Kek sekarang inilah besarnya kek, tak boleh bagi sama rata dah. Siapa yang dapat promosi kek dia lagi cantik, orang beli kek dia dulu. Makanlah. Maknanya you kena promo, you kena tunjukkan apa yang you boleh offer pada sekolah. Dan saya setuju yang Tuan Fauzi sebut, jangan fokus pada sekolah saja sekarang. Kena pergi keluar, korporat dan sebagainya. Okey? Sebagai orang tua, Haji simpati pada anak-anak muda yang memang cari makan dalam trainer ini. Sebab kita terkesan semua. Okey? Dalam belum PKP pun kita bukan dapat projek besar-besar selalu kan. Apa lagi pada waktu PKP. Tapi Haji insya-Allah itu lebih kepada khidmat bantu, walaupun tak berbayar. Haji buat masih ramai yang minta untuk keluarga, lebih kepada keluarga dan sebagainya, kaunseling keluarga dan sebagainya. Okey, terima kasih Tuan Fauzi, info yang sangat bagus. Beri input dan tolong kawan-kawan kita. Okey. Pak Boy teruskan. Pak Boy sudah ada bagi Haji, Pak Boy ni sudah ada segala kemahiran yang ada. Pak Boy dah ada segala. Tinggal lagi Pak Boy kena bergerak ke depan. Bergerak terus. Okey, atur. Fauzi boleh jadi mentor. Okey. Teruskan. Saya ambil balik apa yang saya kata awal tadi. Untuk bergerak laju, bergerak seorang. Tapi mau bergerak laju, mau bergerak jauh, kan? Kena ramai-ramai. Yang nak ramai-ramai tu kena bincang bagaimana kaedahnya. So itulah kita hari ini kita mau dari kolaborasi. So, kalau kita berkolaborasi, maksudnya kita main boboh saja, dia jadi tidak ngam juga. Ada yang spesifiknya ke sekolah, so mungkin kita salurkan ke sekolah. Yang mana mungkin dari segi lebih pada organisasi apa semua yang biasa dengan organisasi, mungkin dia lebih ke situ. Yang parenting mungkin dia boleh mungkin boleh gabung lagi semua. Sebab kadang-kadang ada yang sudah biasa program korporat, tiba-tiba kita hantar ke sekolah, dia jadi lain. Dia susah mau turunkan. Dia susah mau turunkan. Kemahiran berbeza. Tapi rata-rata di sini, yang ada di sini, termasuk Tuan Haji, Tuan Fauzi, semua rata-rata yang ada dalam ni, Tuan Haji, yang memang ada pengalaman attach dengan sekolah. Yalah. Attach dengan sekolah. Okey, jadi kita sudah nampak tadi, satunya dari segi professional training, corporate training. Lepas tu yang kedua dari segi sekolah, dan yang ketiga parenting, kan? Parenting. Okey, yang mungkin kita boleh initiate lah, kan? Initiate. Cuma itulah, maksud kita belum sampai lagi ke menghala ataupun satu plan of action untuk kita boleh berkolaborasi. Itu saja dia punya ni. Cuma sekarang ni Coach Khairul tadi dia memang gerak seorang kan, Tuan Khairul? Tuan Khairul memang gerak sendirian memang sendirian berat. Memang sendiri saja. Ya. So, betul sekarang ni satunya macam Haji kata tadi, Haji Makhtar kata tadi, sekarang ni bukan saat mau bagi-bagi kek. Asal dapat kek makanlah. Okey, saya berniat juga untuk menjemput salah seorang yang mencetus idea dulu. Dulu saya ingat bangkit ni, program bangkit ni tidak akan, maksudnya
tidak akan maksudnya putus begitu saja. Tapi bila salah seorang daripada kita memberikan cadangan, kau dapat selepas ini ada bangkit 2, bangkit 3, akan bangkit 4 untuk lebih spesifik. So kita jumpa lah Ustaz Solhi mungkin untuk bagi sedikit. Saya menaiknya. Tuan Taib lah. Tuan Taib yang mudahkan lagi perbincangan. Kita boleh nanti apa yang kita bincang hari ini saya record. Yang lepas saya rugi sangat. Bila sudah habis, Allah tak record. Lepas tu saya tutup. Saya sudah shut down. Allah, chat tadi saya belum save. Sebab chat ni kita boleh save. Nanti kita boleh rujuk balik. Okey, saya open lah untuk kawan-kawan lain untuk bagi idea sikit. Saya mungkin boleh tambah sikit lah ya. Boleh. Mudah-mudahan. Sebenarnya saya nak membuatkan fokus supaya perbincangan kita yang singkat ni menjadi lebih bermanfaat. Ya. Saya perhatikan bahawa kita tengah mencari langkah sebenarnya. Betul. So kalau dari segi awareness, saya kira semua dah sedar. Dan sebab itu kita berada dalam kumpulan ini kan, dalam grup ini kan. Kita tahu apa yang sedang berlaku di dalam industri sekarang ni. So kita tengah mencari sekarang langkah. Apa yang nak kena buat. Okay, tadi Tuan Fauzi dah share. Itu step lah tu. So first step nak kena buat apa kan. Tuan Coach Khairul tadi pun dah share dari segi mempromosikan sekolah. Cuma kalau Tuan Khairul dapat Zoom lagi, apa nak kena buat? Maksudnya first step ni nak kena hantar proposal ke, nak halu cikgu ke, nak halu mak ayah ke. So apa, mungkin step ini yang penting untuk kita sama-sama kongsikan. Dari segi saya sendiri, mungkin saya boleh share juga tentang apa yang berlaku di Semenanjung baru-baru ni tentang program penulisan Summit. Apakah? Kalau tak salah Summit. Saya one of the participant. Okay. Kemudian saya dijemput untuk peringkat yang kedua ni, iaitu Summit juga, tapi dalam bentuk more to training dalam topik agama lah, topik tentang kehidupan Nabi yang mereka tengah prepare untuk buat pada bulan Julai kalau tak salah saya. Jadi waktu discussion itu saya dengar langkah-langkah yang perlu dibuat lah, apa yang nak kena buat. So which is sangat bagus. Ya, mungkin kalau di Sabah ini, walaupun saya bukan Sabah dan tak ada kaitan dengan Sabah, cuma pakai topi ni nak bagi nampak macam orang Sabah sikit. Mana topi aku ni? Iaitu bagaimana mereka cuba untuk memperkenalkan trainer-trainer yang sebelum ini tidak dikenali dalam dunia online. Okay. So tujuan utama kenapa summit itu dibuat rupa-rupanya adalah untuk mempromosikan trainer tu juga sebenarnya. So mungkin Bangkit boleh gunakan nama Bangkit, jangan guna summit lah, summit orang nak pakai. Boleh guna nama Bangkit untuk Tuan Haji sebagai host untuk mengumpulkan semua trainer-trainer di Sabah ini untuk kita buat satu program yang bersifat begitu juga. Of course bukan penulisan lah, dengan kepakaran masing-masing, tapi dalam kumpulan yang ramai, yang besar. Okay, caranya bagaimana? Mereka dah mengkaji dari segi Zoom, Webex dan sebagainya. Dan saya sendiri mendapati bahawa bila pakai Zoom, Webex ni, dia tak boleh dalam grup yang besar. Okay, kita walaupun Zoom dia ada webinar, dia ada Zoomina, dia ada apa yang kita boleh bayar untuk itu. Tapi nampaknya bila terlalu kumpulan yang ramai, kita terhad dengan skrin yang kecil. Dia cuma boleh view 25 orang sahaja dalam satu online kan. So kita kena go next page untuk lihat yang lain-lain. So nampaknya dia tak berapa berkesan kalau kita nak buat secara online melihat wajah face to face. So apa yang mereka resolusikan hari itu ialah the best kaedah bila kumpulan yang ramai, sebab target mereka adalah 2 hingga 3,000 orang dalam satu kelas yang besar tu, adalah menggunakan FB group. Okay, FB group yang ada lock dengan apa password lah. Maksudnya dia ada bukan untuk apa public kan, dia lebih kepada private kan. So dia ada group masuk di situ dan sangat dijagalah, sangat dikawal dia punya condition dia supaya tak ada masuk spam dan sebagainya. Okay, so itu boleh dengan cara 3 kaedah. Yang pertama, trainer tersebut dia kena sediakan video offline. Okay, video offline kena ready dulu. So trainer-trainer semua dia kena rakam diri dia dulu dengan konten yang tertentu secara offline untuk dipamer atau untuk ditontonkan dalam grup tu nanti. Dia ada dia punya schedule kelas dia, sebab tu dia go for seminggu tu. Yang kedua ialah menggunakan online. Ini dia akan combine 2-3 trainer untuk buat online. So okay, dia ada kelemahan di sikit kaedah di situ. Okay, tapi daripada kita buat Zoom kumpulan yang besar, tapi end up kita tak boleh tengok juga audien kita.
So kaedah FB group ni memang tak boleh nampak audien kita. Betul. Dia cuma boleh chat keluar di bawah tu sahaja. Yeah. So, itu lebih baik daripada buat Zoom kumpulan besar tapi end up tak dapat apa-apa pun. Okay. So online iaitu dibuat dalam macam forum 3-4 orang combine sekali. Dan yang ketiga adalah dia panggil istilah dia tu demo tu, okay, ini kita perlukan database. Maksud saya perlukan server, bukan database, server. Kalau tak ada server tak boleh buat sebab semua video-video tadi yang dirakamkan secara offline tu akan disimpan di dalam server tersebut. So kena ada mungkin dalam kumpulan ini yang tahu kawan-kawan yang boleh provide server itu. Kalau di Semenanjung kita ada Tuan Fauzul. Tuan Fauzul Naim ni dia ada belajarlah.my. Dia macam YouTube. Exactly macam YouTube yang disimpan semua video-video itu di situ. Okay, ini 3 kaedah yang digunakan oleh pihak Summit lah untuk buat program nanti. So mungkin idea ini boleh diketengahkan di pihak Borneo, Sabah kalau nak buat benda itu. So itu step dia yang kalau nampak kolaborasi memang jelas. Poster pun semua gambar ada di situ. Memang nampak betul-betul collaboration betul. Dan wajah-wajah yang tak dikenali bercampur dengan wajah-wajah yang dikenali. Itu yang bagusnya. Sebab kita nak push up kan, kita nak push up teman-teman kita yang mungkin sebelum ni mereka dikenali di dalam dunia offline. Tapi bila masuk online ni tak biasa menyebabkan wajah itu tak dilihat. Saya share kejap gambar dia ni, gambar. Yes, ini summit penulisan kan. Okey, ini wajah-wajah. Ada yang kita kenal, ada yang kita tak kenal kan. So di sebalik kejayaan mereka ini ada teknik ada langkah ada step dia. So step itu yang kita nak tahu kan. So yang tengah ni, yang tengah tu mungkin Tuan Hasdi boleh buka sekali. Yang tengah tu tuan yang tengah pakai spek tu, itu adalah dia punya mastermind dia yang mencadangkan ini. Okey, ada satu lagi yang saya tertinggal tadi. Tuan Zamri Tuan Zamri itu yang mastermind yang mencadangkan ini. Ada satu lagi yang keempat iaitu bagaimana ini semua mendatangkan profit. Ini pun penting juga sebab kita buat bisnes kan. So kita boleh buat summit ataupun collaboration ramai-ramai ni benda nampak simple saja tapi end up kita nak tahu juga profitnya di mana. Sebab kita buat bisnes kan. So di mana keuntungannya. So kaedah yang digunakan adalah affiliate. Okay, itu kaedahnya. Iaitu masing-masing mempromosikan program masing-masing dan siapa rajin promo maka affiliate tu maka dia akan dapat keuntungan. Dan hasil daripada research yang mereka buat, mereka melihat bahawa kumpulan orang yang tak sangat influencer, bukan berpengaruh besar dalam dunia media sosial ni, mereka ini yang lebih tinggi keuntungan affiliate mereka berbanding dengan orang-orang yang berpengaruh tinggi. Poinnya di sini ialah tak semestinya perlu influencer untuk mempromosikan program. Sebenarnya dia mahu kesedaran, cara dia tackle dan bagaimana connection dia dengan follower dia, keyakinan dia dengan antara follower dia dengan dia. So, itu mungkin saya boleh cadangkan Tuan Hasdi, mudah-mudahan. Terfikir juga lah untuk dari segi kerjasama macam tu. Saya bayangkan ada satu poster, okay. Saya pernah bincang dengan siapa, Summit Motivator Sabah ke apa. Jadi satu barisan panjang, motivator kan. Tapi itulah dia punya dari segi pelaksanaan, dari segi satu kekangan online apa semua kan. Sekarang ni kalau macam kita live, kalau live ni dia punya problem line telefon line tu dia tidak stabil kadang-kadang, dan memang itu selalu yang kurang bagi kerjasama lah. Kita mohon lah macam mana kan dia kan jalan je, kalau dia drop lah tu. Jadi bila saya join yang virtual summit ni, satunya kadang-kadang bila kita buat kelas online, tiba-tiba kita ada hal, kita ada ialah urusan keluarga apa semua. So summit ni dia bayaran awal RM90, berapa 99 tak silap. Okey. Jadi lepas tu bila kita daftar, dia akan masukkan kita dalam grup. Jadi terpulang kepada kita mau tengok selama setahun, tapi dia tidak akan putus. Dia setiap hari dia akan bagi input, sebab dia kata dia tidak akan lepaskan peserta-peserta ni macam tu saja. So setiap hari dia akan remind. Okay, Tuan Zamri lah.
Tuan Zamri akan remind setiap pagi, okay, macam mana hari ini, apa lebih kurang lah. So siapa yang ada dalam grup tu dia akan. Dan yang kedua, bila Tuan Soli katakan tadi tentang YouTube, di mana ada juga dia gabungan YouTube. Katalah saya ada YouTube, saya buat satu program, saya masukkan dalam YouTube episode, dan kemudian kalau kita bayangkan bila YouTube orang lain boleh tengok, tapi sebenarnya tidak. Dia tidak publish, tapi dia unlisted dan dia masukkan dalam satu list list player apa. So link itulah yang akan dibagi nanti kepada partisipan yang membayar untuk tengok. Dan semalam ada satu perkataan yang memang saya pernah terfikir. Memang saya pernah terfikir dari segi inilah podcast. Cuma podcast ni apabila dibuat kajian di Malaysia dia tidak berapa sangat lah dia punya ni. Orang kita tidak suka mendengar, orang kita suka menonton. So terima kasih Ustaz Solhi. Kebetulan saya ada rakam juga ni. Nanti kita akan tengok dari segi dia punya action tersebut. Sekarang ni kita pentingkan kepada plan of action. So kalau lah nanti memang di kepala saya dari itu mau buat satu gabung jalin di mana semua motivator contohnya, okey saya bagian saya moto rahsia minda juara. Okey, Tuan Rosli ada memory power. Okey, Tuan Haji lebih pada love power. Okey, mungkin Tuan Karan mungkin dari segi action power. Contohlah kan. Okey, Tuan Rosita dari segi potential, okey, grooming. Kan kalau kita gabung jalan dalam yang sudah cukup ni satu program. Betul, setuju. Kan Tuan Helmi sendiri ada kelebihan dari segi aktiviti yang menghala kepada motivation. Buat aktiviti. Okey, buat aktiviti maksud learning experiential learning. Experiential learning yang Tuan Hermi selalu buatlah. Okey, ada kawan-kawan Tuan Hermi lagi, Tuan Ira yang lain-lain lagi. Okey, jadi maksudnya ya kita boleh fikirkan lagi mungkin summit. Mungkin Tuan Hasdi, kita mungkin dalam kumpulan ini adalah content provider. Kita kepakaran kita adalah content. Mungkin perlu ada seorang lagi iaitu dia macam Tuan Zamri jugalah, dia manage untuk menguruskan semua ni. Kalau kita content provider, kita juga host, kita lah nak kena ingatkan setiap hari dalam grup. Itu kerja letih tu. Dia tak jadi collaborate tu. So kena ada seorang lagi. Mungkin teman kita yang sebelum ni Tuan Hasdi apa persatuan public speaker apa saya tak pasti. Kita kebetulan datang lagi. Okey, terima kasih Tuan Usman. Saya jemput juga presiden sebenarnya. Tuan Usman kita persatuan penceramah Sabah. Cuma Tuan Usman, saya belum berani lagi dari segi expand of membership, dari segi pendaftaran membership apa semua saya pun belum berapa dapat offer buka lagi sebab dari segi pendaftaran tu kita pun belum berapa jelas lagi. Cuma mungkin lah, maksud ini mungkin boleh buka idea kepada Persatuan Penceramah Sabah kan sebagai satu produk baru. Okey, untuk kita buat satu summit motivasi Sabah. Oi. Bangkit. Motivasi bangkit. Bangkit. Sabah buat bangkit. Tuan Usman, macam mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat hari pada sahabat-sahabat semua. Pertama sekali terima kasih kepada Saudara Nur Hasdi atas usaha merintis perjumpaan maya kita pada pagi ini. Saya mendengar Tuan Haji Mokhtar dan rakan-rakan tadi, alhamdulillah ide-ide cukup bagus. Izinkan saya menerangkan sedikit tentang Persatuan Penceramah Sabah itu kepada sahabat-sahabat yang ada di sini. Persatuan itu kita tubuhkan lebih kurang dalam 5-6 tahun yang lepas, dirintis oleh mentor kita, Saudara Taidin. Nama yang mungkin familiar pada sebilangan kita. Dan tahun lepas kepimpinan berubah, lepas mesyuarat agung, sekarang ini diterajui oleh saudara kita, Saudara Karim Abdul Rashid.
Untuk makluman, beberapa program telah kita plan, letakkan foundation dia, termasuk mengadakan kolaborasi yang secara verbalnya sudah terjalin pun, tetapi kerana kekangan PKP ini terpaksa kita postpone atau tangguh ke tarikh yang akan datang. Membership drive telah kita buat. Kalau sebelumnya lebih kepada manual, kita edar borang kepada sahabat-sahabat dan kita tunggu reply. Bagaimanapun kaedah itu agak slow dengan kekangan beberapa jawatan kuasa kita yang menarik diri dan sebagainya lah. Tetapi saya ingin maklumkan setakat ini kita gunakan online registration sebagai membership tu kepada persatuan ini menghampiri, kalau tak silap, dalam 40 orang lebih dah sekarang ni yang berbayar rasmi. Yurannya RM100 sahaja. Pak Boy tahu, Dr. Uji pun salah seorang daripada ahli kita. Kami mengalu-alukan sahabat-sahabat yang ada dalam grup ini, mari kita bersama. Kalaupun sahabat-sahabat ini telah terikat dengan pakatan yang lain, tidak mengapa. Tidak ada halangan untuk jadi ahli. Tidak mengapa jadi ahli persatuan penceramah ini dalam keadaan kita terikat dengan gabungan atau pakatan yang lain. Tidak mengapa. Baru semalam saya berjumpa dengan satu ketua kampus. Semalam di pejabat saya, kebetulan ada urusan lain. Kita berbincang-bincang tentang program kolaborasi dengan Persatuan Penceramah Sabah. Saya mewakili Persatuan Penceramah ini sebagai Ketua Biro Komunikasi Korporat dalam persatuan ini. Baru tahun lepas, baru tahun ini dilantik, bertanggungjawab untuk memastikan bahawa persatuan ini relevan dengan masyarakat dan ianya ditunjangi oleh rakan-rakan seperti tuan-tuan yang ada dalam grup Maya ini. Kita mengalu-alukan kehadiran. Antara idea yang kita bincang semalam adalah, ini simple lah. Sekarang ini foundation persatuan ini telah berdaftar secara proper dengan ROS, telah ada jawatan kuasa, ahli pula telah ada. Cuma kita dalam peringkat mengukuhkan foundation itu. Pertama adalah selain menganjurkan program-program, kita juga ingin menjemput, meramaikan ahli-ahli kita itu biar mereka berdaftar secara rasmi. Kerana bagi kita, seperti yang Pak Boy kata tadi, kalau mau berjalan lebih cepat, jalan sendiri. Tapi kalau mau berjalan lebih jauh dan cepat, mari sama-sama kita bergabung. Dan kami menjemput. Antara idea yang semalam saya bincang dengan ketua kampus itu, saya tidak namakan siapa, dan beliau agak positif, adalah kita mengadakan satu program bulanan. Program bulanan ini, dia lebih kepada serampang dua mata. Serampang dua mata dalam arti kata mempromotkan Persatuan Penceramah Sabah ini, termasuk trainer-trainer yang lain, apa semua. Keduanya kita mengambil tanggungjawab, menyalurkan soft skill dari segi public communication kepada pelajar-pelajar di institusi terpilih di Sabah ini, kalau perlu sekolah menengah. Okey, kita menganjurkan monthly punya program berbentuk program setengah hari seminar. Seminar ini adalah setiap penceramah kita ini kita pilih 5-6 orang, setiap bulan bergilir-gilir membuat presentation selama setengah jam. Di atas pentas, audiensnya pelajar-pelajar itu dan mungkin ada sekolah yang memohon. Kita akan war-warkan a month in advance. Sekarang ini kita di institusi ini, di bilik lecture hall ini. Kita ada bawa persatuan penceramah kita selama 5 orang. Mereka akan membincangkan tajuk ini. Tajuk pelbagai dan bebas, tapi lebih kepada ilmiah punya tajuk lah. Perbincangan yang membina. Kita buat ala-ala macam TED Talk dekat kan dekat YouTube selalu ada sidang-sidang yang demikian. TED Talk Kuala Lumpur ada, TED Talk Jakarta ada. So, dengan ini, dalam masa yang sama, kita menerima kalau ada pelajar atau institusi itu berminat untuk memberi peluang kepada pelajar dia membuat persembahan di atas pentas dalam tempoh 20 hingga 30 minit itu, boleh. Jadi, benda ini setiap bulan kita adakan. Ini itu yang saya kata, objektif dia adalah serampang dua mata. Pertama, memperkenalkan kewujudan persatuan atau trainer-trainer kita ini, mempromotkan kita punya kemahiran.
Keduanya adalah kita bantu negara, bantu institusi untuk bagi latihan kepada soft skill kepada pelajar-pelajar ini. Dan kalau kebetulan mungkin 2-3 sidang itu telah berlangsung, ada syarikat-syarikat tertentu ingin menajam, menumpang taja program itu, lagi bagus. Lagi bagus. Ini salah satu yang kita kita jangkakan, mudah-mudahan PKP ini tidak panjang dan kebenaran begini diizinkan di institusi, itu rancangan kita. Cuma kekangan kalau tuan-tuan tanya pada saya adalah PKP punya SOP lah yang kita tidak boleh berhimpun dalam satu dewan, dalam satu lecture hall dan sebagainya lah. Itu. So itu moving forward itu antara yang kita inilah. Dalam masa yang sama kita akan buat membership bersekutu kepada pelajar-pelajar di institusi itu. Contohnya kita kenakan yuran tahunan RM20. Adalah beberapa privilege yang akan orang dapat lah sebagai member bersekutu kepada persatuan kita ini. Kita mau kita punya membership itu mendahului kepada generasi-generasi muda ini supaya semasa diorang di alam persekolahan, diorang sudah expose, diorang sudah jadi ahli tidak rasmi kepada persatuan kita. Diorang bekerja saja automatically, diorang punya keahlian itu kita upgrade pergi member yang sebenar. They join the mainstream lah, perjuangan kita. Itu Pak Boy. Terima kasih. Oke, makasih. Jadi mungkin tidak ada masalah juga kalau kita tercari-cari platform apa semua kan. Mungkin Persatuan Penceramah Sabah mungkin boleh menyahutlah kita punya nih. Cuma maksudnya kena bincang elok. Mungkin satunya ada juga yang buat summit secara percuma. Kan Tuan Solih, summit yang mana hari itu Yang percuma tu saya lupa sudah. Tapi dia lebih kepada ni sebenarnya dia lebih pada mau dapatkan data dan pasu maksudnya lebih kepada dia macam mana yang tu bukan pukat sebenar. Bukan pukat sebenar. Dan selepas tu Pak Boy ingin saya tambah Pak Boy. Ingin saya tambah boleh tadi saya terlupa. Contoh dia pada bulan kita jadwalkan pada bulan Oktober ini 5 kita punya member tu akan buat presentation 20 hingga 30 minit. Tajuk mungkin tajuk perancangan keuangan, tajuk mungkin parenting, tajuk mungkin grooming. Kita pilihlah, kita tentukan dan ada 2-3 state government yang kita approach informal yang tidak rasmi. Mereka kata kalau ianya berkolaborasi dengan institusi pengajian tinggi contohnya dan dibuat pula oleh satu persatuan yang legal yang berdaftar proper, diorang boleh allocatekan budget CSR tahunan diorang tu dalam bentuk pendidikan kepada drive kita ini. Dia boleh. Makna dia, contohnya kita pilih 5 penceramah, setiap penceramah itu kita bagilah token RM200 untuk dia token sebagai pada dia lah. Dan akan ada lah tajaan makan minum ringan semasa program itu berlangsung. Syaratnya kita akan war-warkan lah logo penaja-penaja itu kita akan letakkan di kampus-kampus terbabit dan sebagainya lah. Itu yang kita nampak dari segi komersial dia. Betul. Okey, apa ni kita pun mau kita punya ni saya sudah nampak maksudnya untuk alat tujuan pertama ni untuk kita kolaborasi ni ialah kalau kita mau try untuk kolaborasi secara ramai itulah kita buka. Satunya kita mau perkenalkan kita ni secara online. Betul. Jadi one of caranya adalah summit itulah kan, summit dan enggak tahu lah. Summit. Saya minta maaf Pak Boy. Actually idea yang saya lontarkan tadi itu lebih kepada kalau PKP ini dah dilonggarkan atau dah dibuka, karena kita memerlukan satu lecture hall contoh dia, kita memerlukan real audience untuk kita buat presentation itu. In a way kita bantu pelajar-pelajar ini kalau dia buat presentation waktu itu expose pada dunia sebenar pemidat Tuhan ini. Macam itulah dia punya ni. Baru ni saya terkejut rupanya pertandingan debat kebangsaan enggak baru ni? Rupanya diorang buat secara ni macam Zoom ni. Okey.
pembangkang dan kerajaan. Okey. Lepas tu dia buka buka kepada publik di Facebook. Saya kata lepas tu secara live budak-budak sekolah. Jadi boleh juga. Bukan maksudnya Tuan Usman, 1 Ogos maksudnya kita akan itu rancangan kalau selepas PKP kan. Ya. Cuma kita ni antara tabiat motivator ni tidak sabar. Sebab we are satu talk people. Yang kedua kita juga adalah action people. Kita mau kan. Jadi maksudnya pembuktian satunya ialah di satu seginya bila kita berada dalam keadaan masalah tu kita mau fast result kan. Jadi mungkin satunya kita mau tonjolkan juga Persatuan Penceramah Sabah. Kita bukanlah agak konvensional dan kita bukan agak rigid, tetapi kita juga menyahut cabaran go online presence. Kan? Adaptasi new normal. Ya. Jadi caranya adalah kita akan masa perbanyakkan lagi ahli macam sekarang ni Tuan Rosli ada dalam persatuan kan? Rosli ada dalam persatuan kan? Ada tuan. Okey. So kita perlu carilah Tuan Rosman macam kita ni yang sudah agak berumur ni kan. Betul. Kita mau juga idea dia orang-orang muda ni kan. Orang muda. Kita tunjulkan orang handsome ni di depan poster apa semua kan. Dapatlah menang. Kalau kita ni, tapi untuk makluman sekarang ni orang memang cari yang macam umur-umur kami tahu tak? Okey. Jadi itu okey saya semakin nampak. Cuma mungkin kita kena perhalusi lagi lah perancangan dan mungkin selepas ni saya akan bincang dengan beberapa orang lah untuk kita cuba come out dengan satu proposal program dan kita cuba tengoklah sebab hari ni pun kita cuba untuk datangkan idea sebenarnya idea untuk kita. So Persatuan Penceramah Sabah mungkin salah satu option untuk kita tonjolkan kita punya penceramah Sabah ni secara online. Mungkin boleh jadi host kepada macam Ustaz Solhi dengan Tuan Fauzi dengan Tuan Haji pun saya tengok ada program Zoom diorang kan. Kadang-kadang jadi tetamu. Jadi ini one of cara mungkin persatuan tu mungkin boleh jadi host untuk satu program. Jadi kita letaklah Persatuan Penceramah Sabah tu. Jadi program kita mengalu-alukan sahabat-sahabat rakan-rakan yang ada di sidang kita ni Pak Boy. Mari kita bersamalah. Iuran penyertaannya RM100 sahaja. Kita boleh isi through online dia punya borang. Saya akan bagi pada Pak Boy. Mohon Pak Boy boleh edarkan pada sahabat-sahabat kita kalau ada yang berminat. Kita mengalu-alukan dan kita tidak ada kekangan kepada tuan-tuan untuk bergiat atau berdaftar dengan persatuan lain. Kalaupun sudah jadi ahli persatuan kita tidak ada. Kita sama-sama. Kita boleh saja kita bekerja. Ya. Tuan Usman minta menyampuk contoh kalau dalam kita punya TV kan ada letak ahli Persatuan Penceramah Sabah. Betul. Besar tu. Betul. Besar tu. Okey, jadi terima kasihlah Tuan Usman. InsyaAllah. Terima kasih sama-sama. So sebelum kita hari ini pun kita cadang kalau boleh sekarang Sabah baru Zohor, sudah azan tadi. Mungkin 12.30 begitulah paling. Okey, jom saya lalukan lagi pendapat yang lain mungkin dan dia semakin cantik lah. Semakin cantik. Pak Boy, boleh Haji mencelah sikit? Boleh je. Sementara Haji mungkin nak tinggalkan grup sekejap. Okey, tajuk bangkit hari ni, Haji punya cadangan hidup kena teruskan bukan? Dalam apa suasana pun hidup kita perlu teruskan. Betul. Kita ada tanggungjawab sebagai bapa, sebagai suami, sebagai ketua keluarga nak mengatur kehidupan. Kita tak tahu bagaimana berapa lama lagi kita berada dalam situasi yang seperti ini. So kalau ikut kesihatan punya dia sebut paling cepat pun 2 tahun
pandemik virus ini masih berlega-lega di seluruh dunia. Jadi maknanya kita belum lagi dapat laksanakan program-program seperti biasa. Jadi Haji nak dalam bangkit ini jangan hanya fokus kepada untuk training untuk buat motivasi sajalah. Cari alternatif lain, ambil peluang. Ambil peluang dengan kemahiran yang lain barangkali. Haji tengok salah seorang trainer Encik Jamil Wahab. Kenal Encik Jamil kan biasa juga kan di Semenanjung tu. Okey. Dia dah mula promo rendang bilis. Rendang bilis. Rendang bilis. Dia dah ikut macam Haji rendang Omar. Jadi maknanya tak kisah. Yang penting you kena jangan fokus bergantung kepada training saja, tapi you kena bangkit sekarang, ambil peluang apa yang ada tapi secara profesional buat dengan terbaik sebab kita apa pun nak teruskan kehidupan, jangan dengan dunia glamour kita saja tapi kita nak bagi makan isteri, nak bagi makan anak-anak, nak bagi makan keluarga. Ambil yang mana yang dapat tapi buat secara teratur dan terancang. Itu bangkit. Jadi tahniah kepada Persatuan Kaunseling Ceramah Sabah tu kita buat itu program yang selepas ini insya-Allah itu cantik tu yang kita perlukan ke sekolah dan sebagainya. Kita buat kolaborasi. Baik, cantik sekali. Ni Tuan Fauzi kena bagi banyak bantuan ni. Dia pakar dalam bidang-bidang yang dapat koprak-koprak punya projek ni. Tolong adik-adik saya di Sabah ni. Okey, jadi Haji tahniah semua. Haji minta diri dulu Pak Boy. Okay. Haji kena atur rendang lagi. Haji kena bangkit atur rendang Haji. Terima kasih Haji. Okey, assalamualaikum semua. Okey, terima kasih. Apa ni untuk makluman yang lain, sepanjang PKP, one of trainer yang memang buat lain daripada yang lain, Tuan Rusdi lah. Dia jual gunting rambut lah. Perlu. Bagus. Dia jual sanitizer, tapi itulah dia bukan kita bayangkan bila dia jual satu, itu pentingnya personal branding. Dan itu pentingnya kolam yang ada data-data tu kan. Siapa yang ada data tu memang dia power lah. Jadi market pun saya tidak nampak pun iklan-iklan yang besar di Facebook. Tapi order gunting rambut dia tu banyak. Lepas tu sanitizer sebab kontainer tuan-tuan orang sudah kenal, senang nak promo. Kita orang sudah kenal. Okey, selamat berjaya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jadi yalah sebab satunya kita kena maksudnya cari jalan yang tu lebih pada personal lah. Yang tu lebih pada tindakan personal apa so cuma perlukan dorongan-dorongan yang lain lah dari segi pergerakan. Saya pun bantu isteri untuk produk kecantikan. Tengah mau try adjust untuk FBS lah semua. Sebab dia tidak ada idea untuk sebab dia sekarang ni dia monster stokis sudah di Sabah. Cuma saya kata monster stokis ni tidak banyak sebab dia kena jual pada dia punya ejen-ejen saja. Jadi tidaklah maksima dia punya keuntungan. Saya kata jom kita go kita retail. Abang boleh tolong I say. Kan? Pak Boy, saya mencela sedikit Pak Boy. Siapa tu? Saya. Coach Karul. Okey. Baik, sementara terdengar tadi bila maksudnya Tuan Haji Mokhtar sebutkan sebenarnya maksudnya kepelbagaian seperti mana trainer-trainer lain untuk lakukan, bagi saya dia tidak ada masalah apa-apa sebab kita semua menyedari bahawa fasa sekarang ni dia fasa yang di mana pilihan semakin mengecil dan juga peluang juga itu semakin pada terhad. Jadi apa saja perkara yang kita lakukan untuk nak dropship, buat bisnes lain, bagi saya itu lebih kepada untuk meneruskan kelangsungan hidup kita. Kerana kita ada komitmen macam biasa kan. Okay? Dan tinggal lagi mana yang nak cari alternatif bisnes lain, itu satu pilihan. Bahkan ada trainer-trainer lain memang dah ramai untuk mulakan alternatif lain. Tapi saya percaya mereka bukan tinggalkan sepenuhnya dalam training ini, tapi macam kita sedar dengan keperluan semasa, dengan komitmen yang kita perlu untuk uruskan setiap minggu, mungkin setiap bulan. Jadi itu salah satu alternatif lah. Dan cara kita dalam perspektif trainer yang nak meneruskan maksudnya program-program training, jadi kita mengambil pendekatan mungkin kita tak buat bisnes lain, tapi mungkin kita nak mencari jalan macam mana nak ubah kepada konsep program. Jadi itu yang saya kongsikan pada rakan-rakan yang lain juga sebelum ni. Saya katakan nak tak nak kita kena terima hakikat kita berada dalam fasa yang
maaf cakap, dia fasa survivor untuk kekal bertahan. Kalau kita sebut kalau survivor ni ataupun survivor course, kalau kita dengar kat luar, kemahiran hidup, kita belajar bukan nak terus hidup tu dengan senang, tapi macam mana nak kekal untuk hidup. Jarang orang sesat dalam hutan dia bayangkan akan jumpa KFC kan. Tapi dia akan fikirkan peluang dan pilihan yang terhad tu macam mana untuk dia kekal boleh survive dan juga bertahan dalam keadaan yang peluang dan pilihan makin mengecil. Jadi satu pandangan yang sangat bagus. Bila mana alternatif-alternatif ni kita ada pelbagai dan pilihan tu pastinya dia menjuruskan kepada untuk kita meneruskan kelangsungan hidup kita. Okey, sekian. Terima kasih. Dan saya nampak juga trainer-trainer sekarang dia lebih pada penghasilan e-book. Apabila dia buat e-book, dia harga dia lebih mahal daripada physical book tau. Dia boleh jual buku tu kalau biasa mungkin RM10 pun tidak lepas dia atau RM25, tapi dia boleh offer sampai RM49. Apa yang dia offer RM49, okay, dia akan tambah lagi rider lah, contohnya bonus 10 e-book lain. Bonus 10 e-book lain, lepas tu sebulan coaching secara percuma di dalam Telegram. Ada yang buat begitu. Dan dalam masa 24 jam ada kawan tu dia boleh hasilkan dalam masa sehari. Bila dia sudah start jual, dia boleh jual dalam sebab dia cuma produce masa tu hard disk 99 pieces. 99 lah produk benda tu lah. So RM99, 99 jumlahnya. Dia jual satu berapa tu? Dia boleh dapat dalam satu hari RM9,999. So kalau kita nampak kepada pendapatan lah, jadi betul lah, terima kasih Coach Hairul. Maksudnya alternatif tu, dia kalau seorang trainer dia sudah biasa dalam kolam tu kan, dia mau terjun ke kolam lain susah. Tapi kalau betul-betul dia mau keluar, mau buat benda lain juga, tapi pasti akan dikaitkan dengan cara hidupnya sebagai seorang trainer. Tapi kalau yang sudah biasa, sebab saya ini anak tamu, saya sudah biasa dulu di tamu. Lepas tu saya jual es krim goyang lah, apalah. Dulu masa saya berhenti kerja, masa sebelum berhenti kerja tu, cuti saya habis. Wah, saya kata bagus nih, laku nih. Maksudnya saya kata boleh nih dalam dunia training tu lah masa tu, dalam tu banyak setiap minggu ada aja tempahan. Tapi selepas saya berhenti, last punch card tu, besoknya, senyap, krik-krik, langsung saya panggil. Rupa-rupanya diorang jemput dulu, sebab bila dijemput kita atas nama jabatan, minimal lah payment. Tapi bila dia sudah tahu kita bergerak sendiri, mahal sudah nih dia kata. Jadi orang sudah tidak jemput. Hampir setahun juga saya sering goyang lah, apa semua macam-macam lah. Saya digam daripada ceramah lah, apa semua lah macam-macam lah. Dulu kan ada satu agensi, saya ingat boleh lah guna tu je, tapi tiba-tiba kena gam pula, ada yang mati lah. Tapi itulah kena keluar juga lah, kena biasakan juga lah. Okay, so terima kasih pada semua. Mungkin ada lagi untuk last sebelum kita ni, yang mungkin ada idea, ada pendapat. Sebelum kita tangguhkan kita punya ni. Mungkin Pak Boy boleh buat satu solusi daripada discussion kita. Sebab topik kita masih lagi dengan kolaborasi kan. Ya. Itu adalah topik perbincangan kita. Supaya kita tak keluar daripada betul. So, collaboration. Kita bercakap tentang collaboration, antara perkara yang paling penting ialah siapa yang nak join collaboration ni. Semua sudah terdengar. Sebab dia yalah, kolaborasi ni dia kalau tak difahami dengan jelas, kita khawatir ada yang dia nampak di mana keuntungan dia, di mana kerugian dia. Betul. Kolaborasi dia pasti kita akan rugi sikit dan kita juga akan untung juga, tapi dengan syarat bersama-sama. So nak cari orang begini yang ada mentaliti begini, ini yang susah. The reason why collaboration yang kadang-kadang tak berjaya adalah kerana ini. Dia cuma nampak apa untung dia dan yang lain dia tak kisah sangat kan. So mungkin Tuan Sri yang kita boleh fikirkan lepas ni, saya cuma nampak begini saja. Ini adalah wajah-wajah adventure. Wajah-wajah adventure. Yang kita perlukan adalah sekarang ni ialah siapa yang nak kawal Avenger ni. Sebab semua ada power masing-masing. Cuma power ini nak dialirkan di mana. So dia kena ada dia punya controller dia.
So siapa nak jadi controller? Itu pertama sekali yang kita nak kena clarify lepas perbincangan ini. Siapa nak kawal itu? So kita dah tadi Tuan Osman kan, kita dah tanya. Ya, Tuan Hazli kena tanya lagi bagaimana kena clear betul-betul tu. Kalau tak clear, tak ada masalah. Sebab kita kena faham, bukan semua orang faham apa yang kita faham. Okey. Kalau kamu tu yang dekat gimana sih yang kau ada jalan. Dan satu lagi, mungkin juga dalam kalangan kita ni, walaupun kita adalah content provider, tapi kalau dia lihat bahawa saya mungkin tak mampu nak provide content dalam dunia maya, online, so mungkin dia boleh ambil side untuk control host tu. Pun boleh juga. Dengan syarat bukan semua orang di sini buat banyak kerja dalam satu masa. That is what we call collaboration lah kan. Okey, sementara nak sampai ke stage siapa nak buat itu, mungkin tuan-tuan perempuan dah boleh start untuk record video sendiri, simpan konten yang kita ada tu simpan dulu. So nanti bila sampai masanya kita dah ready dah benda tu, kita nak bagi sahaja. Okey, itu satu. Yang kedua, seandainya terhasil benarlah bangkit Sabah ni, okey, apa topik perbincangan kita? So kita nak fokus kepada apa? Supaya teman-teman yang lain dah ready, dah ada idea nak buat apa. Okey, apa fokus kita bangkit Sabah tu? Topik apa? Dengan kepakaran masing-masing, kita nak bawa ke mana? Jika sebelum ini summit dia fokus kepada penulisan, dia umum kan penulisan. So masing-masing bawa expertise masing-masing lah cara nak promo. In fact e-book yang Tuan Haji sebut tadi pun dalam perbincangan tu ada discuss kan tentang e-book ni dia laku pada waktu itu. Kemudian dia akan ada masalah di masa hadapan. Kan, iaitu application orang kan ambil jual dalam Shopee lagi murah daripada biasa kan. So dia cuma untung pada waktu itu tertentu sahaja. Yang perlu ialah sebagai orang yang buat e-book dia kena ambil kira juga benda tu semua kan. Sebab senang sangat orang nak cerita rompak yang bersifat EE ni. So okey, itu antara benda lah yang dibincangkan dalam penulisan. So untuk ini di Sabah apa? Dengan kesesuaian di Sabah apa topik yang sesuai. Itu mungkin tiga yang saya nak boleh reduksikan perbincangan kita. Pertama, siapa nak jadi host untuk mengawal power Avengers semua yang ada ini, wajah-wajah ini. Yang kedua, sementara itu apa yang kita nak kena prepare, video kita, konten-konten kita yang ada, kita nak kena melihat topik by topik contohnya. Dan yang ketiga, seandainya bangkit itu terjadi betul nanti, apa fokus kita. Okey, Tuan Hasri, terima kasih. Terima kasih. Okey, betul lah sebelum kita sudahi kita punya ni, paling kurang kita dapat nampaklah ke arah mana yang kita mau bawa. Okay? Satunya kita ni bukan berpersatuan ni. Ini based on kita punya personal interest digabung-gabung. Adalah ni hari ni bangkit semua ni. Meskipun mungkin ada pihak-pihak lain yang kita terlepas di luar tu kan, yang tak apalah. Mungkin inilah Avengers yang yang sudi bersama kita kan, Puan Ira, Haji, Pak Boy. Ya. Pak Boy, kalau saya boleh mencela sedikit lah. Ini yang saya tunggu sebenarnya. Sorry, sebab saya ada kelas sekejap lagi. Okay. Saya ingat kalau ini perbincangan kedua kan, bangkit yang siri kedua. Pastinya saya ingat kita, of course kita kalau berbincang saja tanpa ada kita punya program. Saya ingat kita masih dalam fasa berbincang sajalah. Maksudnya still at the planning stage. Yes. What we are going to do maybe lah. Sebab kalau kita nak menunggu ahli yang signifikan, saya ingat kita sukar untuk start di mana-mana. Yes. Mungkin boleh difikirkan, saya setuju dengan semua yang telah diutarakan tadi oleh para motivator berkaitan tentang dari segi business model kita ni, apa value proposition yang kita mahu tawarkan, apa produk kita, apa niche kita, kebitaraan kita ni best kat mana, dan kita akan cluster ataupun mappingkan kita ini di di bawah kebitaraan masing-masing. Tapi kalau kita nak
straighten up kita punya publicity ataupun personal branding sebagai seorang motivator. Saya ingat mungkin kita boleh buat short term plan. Short term plan maksudnya dalam waktu terdekat kita ada program untuk menunggu perfect game ataupun perfect program. Saya ingat tidak akan pernah benda itu sempurna. So kalau kita boleh mungkin ya kita tackle apa, saya setuju tadi dengan salah seorang coach bercakap tentang permasalahan. Apapun kita start dengan permasalahan. So sekarang ini kita lihat banyak kita punya customer avatar ataupun kita punya targeted group, segmen kita. Kita boleh target banyak benda, tetapi betul saya setuju dengan yang tadi, mesti ada host dia, mesti ada administrator nak atur. Sebab perlu diingat kita ini sebenarnya kalau diikut di dunia keusahawanan, kita competitors. Kita ini ialah pesaing. Gabungan di antara kita, collaborator ini sebenarnya kita ini pesaing. Tetapi ada satu term yang saya bawa di dalam dunia keusahawanan ini, kita panggil Coopetitor iaitu kita co-op, kita melengkapi untuk survival. Sebab itu saya ingat kalau kita boleh kickstart kita punya bangkit ini dengan satu program, mungkin kita tackle isu semasa, misalnya dari aspek pengangguran ke, dari aspek kemahiran digital di kalangan guru ataupun ODL ataupun distant learning ke. Saya ingat ia boleh kita invite schools, sebab saya ingat kita juga boleh invite kita juga menjadi PIBG dan segala macam daripada sekolah-sekolah ataupun IPT. Kita boleh contact bahagian corporate untuk mereka masuk dalam kita punya Zoom ataupun sesi perdebatan. Jadi saya ingat kalau kita boleh spark the idea untuk start somewhere, walaupun tidak cukup ahli ataupun sebab yang mahu buat ramai, tapi yang mampu buat saya ingat boleh dipersoalkan. Jadi kalau kita menunggu sehingga saat ini untuk pasukan yang kuat, saya ingat kita tidak boleh jadi kuat kalau kita punya personal branding itu kita tidak gabung dan kita perkenalkan ataupun kita create awareness kepada public. Tak apa kita kita free dahulu, biasalah selalu kita free because of the publicity. Kita nak gain publicity dan kita nak create awareness. So kalau kita boleh ada satu program, contoh forum atau segala macam yang boleh tackle isu semasa, kita jemput. Inilah masanya kita nak sparring di kalangan motivator yang menganggap diri mereka itu dari segi communication skills-nya bagus. Ya, so kalau kita rasa kita ini motivator, sebenarnya teruji, tetapi dari segi critical thinking untuk menangani business model atau permasalahan sekarang, apakah kita mampu? Sebab itu saya ingat mungkin boleh start somewhere. Sekarang perbincangan demi perbincangan tidak akan ada jalan perselaian. Selagi kita tidak ada program yang utuh untuk kita start, kenapalah kita start small. Saya ingat itu boleh dilakukan. Itu saja. Terima kasih Prof. Idea yang iyalah, betul lah, kita start dengan cadangan dan kita start dengan dengan yang kekuatan yang ada sekarang ni lah. Siapa yang sanggup. So betul lah, ramai di luar sana tu yang memang berminat macam yang kita mau buat. Yang macam mau masuk hari ni pun Zoom, tapi pun takut dengan Zoom. jadi sampai bila kita mau buat kan, dan ada masalah teknikal apa semua. Jadi betul lah, beginilah so Pak Boy pun sudah start sebenarnya tu sikit-sikit kan untuk online punya program. Just mau try saya punya strength dari segi kebolehan untuk buat online. So alhamdulillah sedikit-sedikit betul lah Prof Puji kata tadi, kita start dengan yang kurang, nanti kita tambah. Alhamdulillah. Dulu bermula dengan handphone, buat online kursus, lepas tu try untuk connect dengan laptop, lepas tu belum ada webcam apa semua. Tengah-tengah online, tengah-tengah kursus online, handphone tu kan saya guna untuk jadi webcam, tiba-tiba ada orang masuk panggilan, alamak, terganggu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada webcam apa semua. Sikit-sikit lah kita tambah-tambahkan apa semua. So itu bukan mau bawa kepada yang kepada lebih pada fizikal, tapi maksudnya sekarang ni kita start dengan siapa yang boleh buat, yang sanggup buat apa semua. Okey, so ada beberapa persoalan tadi, siapa host bangkit untuk koordinat bangkit. Okay, lepas tu yang kedua, untuk kita start dulu beberapa program kecil. Hari itu pernah
sampai sekarang belum dapat lagi belum terjemput lagi Prof Uji untuk saya punya rancangan apa tu bercerita kitabah fokus untuk bisnes. So mungkin itu antara beberapa perkara yang kita akan cuba lah. Kita cuba laksanakan. Betul lah. Ramai tapi sikit. Maksudnya kan ramai yang mahu tapi tidak ramai yang sanggup. Okay, jadi yang hadir hari ini mungkin antara yang yang mahu bersama, okay, untuk buat. Okay. So begini ya. Betul, kalau tidak sampai ke bila-bila bincang. Cuma bangkit yang satu tu memang untuk buka minda kita lah dulu. Lepas tu bangkit dua ni lebih kepada perbincangan. Mungkin bangkit tiga mungkin lebih kepada persiapan, apakah teknikal so, untuk kita bagi bukan untuk bagi panduan kepada yang lain, okay, supaya lepas ni apakah yang perlu kita ada untuk online apa semua, okay, apakah konten yang perlu kita ni kan, mungkin kita boleh jemput HRDF ke apa semua untuk bagi input apa semua. Macam tadi saya pun tidak tahu, saya ingat masih dengan Sdn Bhd dengan PLT lagi, baru saya tahu. Okay, Tuan Fauzi beritahu tadi. Okay, so sekarang ni siapakah host bangkit untuk Coordinate Avengers? Okay, ada tu. Lepas tu yang topik bangkit ni kita akan cuba kenal pasti, okay, dari segi apakah yang mungkin kita akan cuba bawa. Okay, kalau untuk student kan mungkin dalam masa yang sama dua bangkit bergerak, satu bangkit student, satu bangkit usahawan wanita. Contoh kan? Itu mungkin contoh. Okey, so selepas ni betul kita perlukan satu orang yang mungkin boleh kenal pasti dan menggerakkan untuk menggerakkan dia punya plan of action untuk gerakan. Betul, kita perlu ambil serius benda ni. Maksudnya bukan untuk memasukkan diri lagi, menambah lagi macam-macam kerja apa semua. Tapi kita cuba mau bawa diri kita kepada sesuatu yang lebih kepada action lah. Kan action speaks louder than words. Alright. So, okay, jom. Siapakah host bangkit untuk Coordinate Avengers, untuk coordinate lah. Lepas tu perbincangan seterusnya. Okay, untuk satunya dia akan kenal pasti. Satunya, okay, kita ramai. Tapi di antara ramai-ramai itu dia ada niche tu, dia akan kenal pasti niche keusahawanan, cluster apa semua kan. So mungkin koordinator tu akan mengenal pasti apa semua. Okay, lepas tu dia akan come out dengan satu program paling kurang. Satu program. Okay. So macam mana cadangannya? So untuk bangkit ni Tuan Suwardi pun nampak tinggal gambar sudah tinggal. Saya ada lagi, Tuan. Saya ada lagi. Okey. Sibuk menghantar sambal. Betul, Tuan. Saya tengah hantar sambal pada ejen-ejen saya. Hantar sambal ke UiTM tu. Jadi, takkan, Tuan. Okey. So, kita ambil kata putus untuk Sabah bangkit coordinate untuk yang dia jadi koordinator lah untuk gerakan ni. Okey. Tuan Rosli, Tuan, Pak Boy. Kolaborasi tu saya sebenarnya mau confirmkan balik pasal collaboration ni. Adakah sekadar untuk program yang berbentuk online program macam Zoom meeting yang macam tadi summit semua tu, ataupun kita boleh buat collaboration juga tentang macam tadi ada saya dengar tadi tentang penulisan. Sebab tentang penulisan, Tuan. Penulisan e-book ke, penulisan buku ke, macam tu. Itulah satu kelompok kolaborasi yang dibincangkan hari ini. Boleh, maksud dia akan ikut keperluan kita. Macam katalah trainer perlukan yang ni lebih pada trainer lah pula. Kata trainer mau kemahiran untuk menghasilkan e-book. Okey, jom kita cari dah mana-mana speaker yang tahu tentang penulisan e-book. Okey, kita tampilkan. Okey, meeting macam ni. Bangkit 3 kah, bangkit 4 kah, bangkit 5. Cuma Tuan. Maksud saya, Tuan, kita yang trainer sekarang ni kan kita ada modul yang sebelum ni.
Ya. Kita ibukan ni, gabungan, kolaborasi, ibu. Oh begitu. Boleh. Dan satu lagi tuan, ada lagi satu benda yang saya dapat. Saya baru bincang juga dengan seorang speaker juga. Saya dah buat call meeting. Dia cakap begini tau. Berkongsi fans. Berkongsi fans. Maksudnya di sini, kalau saya ada official channel Telegram, tuan ada Telegram 10,000, saya ada 10,000, dan 10 orang lagi ada 10,000. Kita bertukar. Jadi jadilah 100,000 fans. Macam mana yang influencer lakukan tuan? Boleh. Macam Tuan Rusdi sebut itulah kaedah yang digunakan dalam summit penulisan. Apabila trainer mula menyampaikan dalam pengisian tersebut, dia sebenarnya membawa follower dia. Itulah affiliate tu. Dia membawa follower dia masuk ke dalam tu. So piping line dia akan bergabung dalam affiliate. So piping line dia akan bergabung dalam FB group tu. So FB group tu yang akan jadi berpuluh-puluh ribu tu. Semua ada dalam itu. Itu ideanya. So apa pun kita kena ada channel. So e-book salah satu channel dia. Seminar bangkit, summit itu adalah channel dia. Channel itulah yang akan semakin ramai bergabung, semakin banyaklah piping line itu akan mula bertemu. Itu ideanya. Ada banyak kaedah sebenarnya. Salah satunya adalah collaborate dengan e-book. Seminar paling cepat sebenarnya. So, sebab satu dia tak memaksa masa kita yang banyak. Kita dah ada konten, tinggal lagi tunggu masa hari untuk kita online saja. Itu kaedah yang nampak paling senang dan paling relax lah. So e-book kita perlu tulis, take time juga. Dan satu lagi, saya setuju dengan pandangan Profesor Rosita tadi. Di sinilah tempat untuk kita melihat kepakaran sebenar trainer-trainer kita. Okay? Sebab antara kita tak kenal semua ni. Yang saya kenal mungkin beberapa orang saja yang kita tahu niche masing-masing. Yang lain kita tak tahu lagi. So dalam seminar inilah yang kita akan lihat, oh ini kepakaran beliau. So mungkin lepas ini boleh buat e-book bersama dengan orang ini ataupun orang itu. So dia bukan satu ataupun dua rampang mata ni, dia mungkin banyak objektif. Kenapa? Banyak sebab. Tuan Hasri, perlu kita decide sekarang ke siapa host itu? Ataupun Tuan Hasri nak bincang dulu dengan teman-teman yang dikenali? Bagaimana? Dia maksudnya untuk bangkit 3, bangkit 4, bangkit 5 tu, dia perlu anilah. Dia perlu anilah. Okey. Saya nampak Tuan Hasri dah mula. So, Tuan Hasri teruskan saja. Tak apa, saya akan teruskanlah. Setuju. Cuma dari yalah content creator apa semua tu kita akan pernah pasti lagi lepas ni kan. Tapi macam Prof Uji kata tadi nak tunggu penuh semua niche apa semua tu kan. Kita punya memang tak ada. So kalau katalah masa ni ada orang yang di bidang usahawan, tak apalah kita buat bangkit usahawan dulu. Okey. No problem. So trainer-trainer yang lain dah boleh prepare konten untuk usahawan dan konten usahawan. Sebab yalah kita dah ada konten kan, cuma nak sesuaikan sahaja kan. So dia satu lagi macam kalau usahawan tu kan, dia ada motivator dalam dia boleh masuk. Dia konsep motivasi tu bawalah kepada pembangunan usahawan kan. Apa Ustaz? Tak, maksudnya boleh pecahkan. Kalau kita nak ambil entrepreneur, boleh pecahkan. Okey, apa subtopik dalam itu. So sesuaikan dengan yang lain kan. Teknik usahawan, spiritual, value. Okey. Sebab ada yang boleh bagi teknik, ada yang boleh bagi dengan topik-topik lain kan. Satu lagi saya tengok Tuan Fauzul Naim, cara dia approach ialah dia monitor dalam FB trainer-trainer yang memang online Sinar Berhad ni. Yang mana yang dia buat online seorang-seorang So dia approach, dia call orang ni nak tak join dalam summit dia. So dia tahu orang ni dia dah pergi beberapa step ke depan. Tinggal lagi dia tak collaborate sahaja. So panggil orang-orang ini join sekali. So dia dah ready dari segi itu. So dia monitor dulu, dia monitor tengok dalam FB orang tertentu itu macam mana cara dia penyampaian dia. So ini shortcut lah, senang lah sebab dia dah ready. Tinggal lagi dia nak join dengan tak sahaja. So mungkin itulah step nak buat sekarang. Itu yang Ustaz Sohi dibawa untuk submit kisah Rasulullah tu. Kisah Rasulullah tu. Sebab dia dah tengok kita sendiri. Bawa tu kan topik-topik tu. Kan semua orang boleh bawa. Okey, so terima kasihlah. Mungkin lepas ni saya akan kontak beberapa orang untuk bincangkan benda ni. Okay, saya perlukan juga input daripada Prof Uji, sahabat saya ni, untuk bantu saya lah untuk plan
kan. Sebab orang ni orang yang nih, dia masuk pedalaman semua dalam kampung tu pergi dia prof dulu dia timbalan rektor, dia masuk pergi dalam tu. Hebat. Lepas tu untuk makluman semua, dalam keadaan dia sebagai pensyarah atau Prof Haji, dalam keadaan masa tu dia sebagai timbalan rektor, dia buat dia basking di pasar-pasar malam tu bersama student-student. Jadi ini betul. Ya, dia kempen kami prihatin sebab pelajar UiTM banyak yang pelajar miskin. So untuk mengelak daripada dulu ada isu makanan tak cukup, usus berdarah. Jadi kita mengambil inisiatif, why not? Kita ada bakat, kita kumpul semua. Itu yang saya kata tadi, tak payah tunggu siapa nak tampil. So kita identify beberapa orang, jadilah basking, gerobok rezeki. Good. Masa tu Prof Oji lah sebagai dia punya koordinator. Betul. Founder. Ya, kita ada album dah sebenarnya. Kita dah ada 5 lagu. Ya. Oh, apa nama grup tu lupa juga. Gerobok Rezeki Baskers. Gerobok. Ya, gerobok. So, terima kasih atas input hari ini, agak menarik dan agak bagus. So, kita ni human of man of words. Tapi man of words belum tentu dia jadi man of action. So man of words untuk jadi man of action dia kadang perlu seorang juga untuk push. So itulah kadang-kadang kita ni motivator, we don't need motivator, kita perlukan pusher. kita perlu pendesak, kita perlu pendorong, itu je kan. Okey, so terima kasih untuk yang ni. Okey, saya akan cuba ambil tanggungjawab. Okey, minta bantuan pada Ustaz Coach Hairul dengan Ustaz Solhi juga, dengan Prof Uji, dengan kawan-kawan yang lain akan saya cuba hubungi untuk kita cuba try lah satu. Okey, kita cuba try satu. Walaupun the best pusher adalah timeline. Letakkan betul timeline. Ustaz tambah lagi satu timeline. Betul timeline. Nak start bila? Ogos and kita start kerja. Ya, I think itu kita bincang lepas ni lah, kan? Kesediaan ni apa semua. Macam Prof Uji pun sekarang tengah mau masuk kelas pula apa semua kan. Jadi terima kasih atas semua. So saya rumuskan perbincangan kita. Atau ada tambahan lagi yang lain? Tuan Karan? Saya setuju semua. Oh, setuju semua. Baru-baru ni saya buka satu program, just mau attach balik dengan satu badan berkanun kerajaan lah, AIM. So saya start dengan Sandakan. So masa tu registration saya buka di WhatsApp. Okay, ada lebih saya kata 100 saja nih, saya boleh cover 100. Tiba-tiba daftar 120 orang. Tapi dalam perbincangan tu saya kata okey, kita program tu ada 3 hari. Okey, besok saya try, saya buka Zoom saya untuk anda try. Okey, masuk macam mana bestnya Zoom. Okey, adalah 2-3 orang. Sampai besoknya memang 7 orang je kami daripada 100 lebih. So, dia masalah dengan teknologi. Itu masalah teknologi. Bila kita mau menyampaikan, tahulah AIM ada maci-maci apa semua. Tapi yang saya terkejut yang dalam yang ikut saya tu ada maci-macinya tu. Dia minta tolong anak dia downloadkan Zoom. Jadi ini antara challenge lah. Tapi challenge seperti begini tidak menghalang untuk kita terus bergerak. InsyaAllah ini antara benda-benda yang mungkin kita akan bincangkan seterusnya lah. Kan sama ada secara Facebook live atau apa. Kalau kita terus dengan online lah. Sebab saya rasa selepas ni benda ni akan berakhir, pasti kita akan ada kursus offline. So ini mungkin sebagai permulaan kita. Kan betul, selama ni kita bergerak. Dulu masa mula-mula saya berhenti, masa mula-mula tahun 2000 saya bergerak sebagai motivator. Rasa sorang-sorang di Sabah. Dulu tahun 2000 lepas grad tu tiada mau buat apa, tapi masa belajar dulu saya pun jarang masuk kelas. Saya jadi motivator aja pergi sana sini. Cuti di kampung pun tidak duduk di kampung. So agak bersendirian, tapi sekarang makin ramai. Alhamdulillah, syukur makin ramai. So benda-benda ni kita perlu takbir juga potensi-potensi yang ada. So ini mungkin salah satu caranya lah. Okay, so terima kasih. Dan jangan serik-serik kalau saya hubungi ke apa lepas ni. Kan? Okay, terima kasih lah.
apa nih Puan Era nih one of trainer team building mana sudah Puan Era? Oke, sahabat kepada Tuan Emi, saya rasa saya pun berfriend dengan Puan Era di Facebook kalau saya tidak silap. Oke, so tak apalah, selepas ni kita akan cuba bangkit, okay, sama-sama. Kita akan cuba lihat. InsyaAllah. Okay, kita akan cuba tengok macam mana. Okay, so terima kasih kepada semua. Tak payahlah dirumus lagi. Fahamlah sudah semua. Coach Hairul, ada apa-apa? Tidak ada apa-apa dah. Okay, alright. So, Coach Hairul juga antara one of yang push lah juga. Yang push juga lah untuk bangkit 2 hari ni. Okay, so terima kasih. Minta maaf sebab short notice semalam baru keluarkan di Facebook apa semua. Sebab kadang-kadang bila lama ni orang tidak semangat lamanya. Okay, alright. Dan untuk makluman, Tuan Fauzi 20 berapa hari bulan akan ada program apa ni coach profesional. Macam mana apa tajuk itu? Sudah lupa sudah. Coach profesional apa ni NLP apa. Saya pun lupa tajuk tu. So apa ni kita akan maklumkan juga lah kalau ada yang berminat untuk join. Lepas tu Tuan Solhi pun ada program apa ni critical thinking lah apa semua kan. Boleh kita akan cuba kerjasama insyaAllah. Okey. So terima kasih pada semua. Terima kasih yang hadir pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberkati hari ini perkongsian ilmu. InsyaAllah aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Saya mau save dulu chat ni, sekarang lupa lagi. Yang ni kita record. Nanti kita akan